Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira gagah membunuh senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin ku tekan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan. Akulah penyambung warisan. Ya, baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan seperti yang kita kongsikan baru saja tadi, ini berkaitan dengan mengenang pemergian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, seorang penghibur nombor 1 Asia pada ketika hayatnya telah pun diiktiraf, dan pasti dengan pemergian sejak 22 Februari 1992 sehingga ke hari ini masih lagi segar setiap karya dan juga segala lagu, segala persembahan yang masih lagi kita perkatakan sehingga kini. Betul, walaupun sudah 24 tahun beliau meninggalkan kita semua, seperti yang kita dengarkan tadi, lagu warisan, masih ramai lagi yang mampu menyanyikan lagu tersebut. Dan apa yang menariknya, lagu-lagu peninggalan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad ini kerap kali didendangkan, bukan sahaja semasa musim perayaan, contohnya Hari Raya, lagu Balik Kampung. Lepas tu ketika Bulan Kemerdekaan juga, lagu-lagu nyanyian Allahyarham berkumandang dan mampu lagi dinyanyikan oleh segenap lapisan masyarakat, setiap bangsa, kaum dan agama, masih lagi mampu menyanyikan lagu-lagu nyanyian Allahyarham. Ya, setelah tadi lagu warisan lah yang didendangkan oleh peminat-peminat rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan kita untuk memberikan penghormatan ini, untuk mengenang pemergian Allahyarham Sudirman. Dan saya secara pribadi, kalau dalam arena bola sepak yang saya paling terkilan sebab saya tak dapat saksikan legendary Supermok Allahyarham Mohtada Hari, tapi di dalam arena ataupun industri nyanyian, persembahan hiburan ini pastinya Allahyarham Sudirman yang saya tak dapat tengok, saya tak dapat membesar dan melihat. Dan mungkin perkongsian ini selain daripada kita berdua, kita ingin bersama dengan rakan setugas seorang lagi, Fariha On, yang masih setia bersama dengan kami di rumah, dan difahamkan Fariha ada kenangan secara pribadi dalam memberikan laporan di Majalah 3, Fariha. Okey. Pada tahun 2000, tak silap saya 2008, 2007, 2008 begitu. Jadi masa tu kita mengenang bagaimana perjuangan dan perjalanan hidup Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad kan. Ya. Jadi kami satu tim, saya ingat lagi masa tu saya, Kamruzan Kadir, Abdullah Siddiq Majin, Nurul Syuhada Nurul Ain. Jadi kami berempat digerak gempurkan untuk melaksanakan dokumentari itu dalam masa yang sangat singkat, dalam masa seminggu. Jadi semuanya bergerak dengan pantas. Salah satu saya dapat mendekati antara individu seperti Din Wahab. Abang Din Wahab merupakan mereka fashion yang sangat-sangat diberi kepercayaan oleh Allahyarham untuk membuat baju ataupun pakaian beliau ketika persembahan. Salah satunya ketika saya membuat temu bual bersama dengan Abang Din Wahab, baju bendera yang sangat panjang ketika dipakai oleh Allahyarham Datuk Sudirman ketika Sukan C ke-15 pada tahun 1989. Itu adalah satu kebanggaan yang cukup besar, dan apatah lagi
Allahyarham ni merupakan seorang yang sangat menghargai seseorang dalam hidupnya. Bayangkan ketika di Stadium Merdeka itu, di Sukan C, kalian pernah tengok kan baju yang panjang tu? Pernah. Ya. Jadi bila dia naik atas stage tu, Allahyarham tanya dekat semua penonton, dia tanya, cantik tak baju yang dia pakai ni? Dia tanya. So berkumandanglah suara semua cakap cantik. Jadi Allahyarham memberitahu bahawa siapa orang yang membuat pakaian itu. Jadi masa tu Abang Dewan Wahab kata sebenarnya yang membantu untuk menaikkan nama Dewan Wahab juga adalah Allahyarham Sudirman juga. Dan kita tahu bahawa Allahyarham ini merupakan seorang penghibur masyarakat, peguam bagaimana latar belakang pendidikan yang beliau punyai kan. Dan sebenarnya ketika beliau menjadi seorang artis yang cukup terkenal dan disayangi oleh rakyat Malaysia ketika itu pada tahun 1983, Allahyarham Datuk Sudirman sebenarnya juga turut berkecimpung dalam dunia kewartawanan. 1983, masa tu saya umur 2 tahun. Baru 2 tahun. Jadi bagaimana pihak Bacaria Karagraf memberi satu segmen istimewa buat Allahyarham, menulis apa saja yang ingin beliau tuliskan, sebab difahamkan sebenarnya Allahyarham ni seorang yang susah untuk tidur. Kalau beliau tidur pun selepas pukul 5 pagi. Okey. Jadi masa yang ada peluang, sekiranya tidak ada persembahan dan sebagainya, Allahyarham akan melaksanakan penulisan itulah. Tapi masa tu kan kita dulu kan, sekarang kita komputer, dulu kan typewriter kan. Jadi Allahyarham tak pandai guna typewriter. Jadi dia akan tulis dulu pakai tangan, baru bahan tu nanti akan diberikan kepada sahabat Allahyarham, iaitu Kak Intan Zabidin. Jadi Kak Intan tu lah yang akan tolong type balik. Jadi akan dikongsikan lah masa tu. Yang saya masih ingat lah masa tahun tu, masa temu bual tu dia cakap ada satu berlakunya kebakaran cukup besar di Keramat. Jadi masa tu Allahyarham dia turun ke lokasi bersama dengan wartawan Kak Intan ni, pakai baju Melayu tau. Jadi ketika itu sambutannya seperti YB turun padang. Semua orang tak percaya bahawa Allahyarham ni turun untuk membuat laporan bagaimana penulisannya. Jadi di situ kita melihat bagaimana laporan yang kita sediakan ni melihat dia bukan saja penghibur, tetapi dia adalah segalanya. Dia boleh meletakkan diri beliau ni mana saja, sebab memang bakat yang ada tu pada dia adalah memang cukup luar biasa. Dia ada faktor wow-nya kan. Itu antara bila saya buat dokumentari itu bersama dengan sahabat-sahabat Majalah 3 ketika itu, sangat luar biasa lah kita mendalami bagaimana lagu-lagunya. Kita tahu kan dia juga punya sejarah perjalanan hidupnya yang mungkin hanya orang tentu saja yang memahaminya. Jadi kalau kita dengar lirik dan bait-bait lagu yang dituliskan, itu adalah kisah benar yang Allahyarham lalui. Kita sedang tontonkan berkenaan dengan bagaimana hari-hari terakhir Allahyarham Datuk Sudirman dikebumikan. Dan Farihah, mungkin saya nak bertanya satu soalan lah ketika melakukan dokumentari tersebut. Mungkin anda berjumpa dengan ramai yang rapat yang pernah bekerja bersama. Apa persamaan daripada mereka yang mengatakan kalau ada sesuatu perkara mengenai Allahyarham, mungkin ada satu persamaan sifat peribadi yang mungkin disenangi yang dikongsikan juga? Allahyarham ni seorang yang sangat-sangat cakapnya sangat lembut. Maknanya dia sangat menghormati orang tu, walaupun dia marah pun dia tak boleh nak ni tahu macam mana orang kata. Kita tahu dia kecapi satu kejap yang cukup besar. Kita dengar nama Sudirman pun kita dah macam wow kan. Tetapi dia tidak meletakkan dirinya berada di atas. Dia tetap meletakkan dirinya sama-sama, bersama. Jadi rata-rata mengatakan bahawa Allahyarham ni memang tiada pengganti. Memang semua kata sampai sekarang memang tidak ada pengganti. Dan kalau ada pun mereka tidak mahu ada yang mengganti Allahyarham Datuk Sudirman ini. Antaranya kalau saya masih ingat masa tu makcik-makcik saya dulu masa tahun 1980 berapa yang konsert gergasi di Chowkit. Okey. Itu memang makcik-makcik saya dulu memang semua berebut nak pergi. Sebab itu bayangkan Hanif dan juga Masila, itu merupakan konsert percuma. Betul. Percuma yang dilaksanakan. Maknanya siapa tak nak pergi kan, nak jumpa idola mereka dan sebagainya. Dilakukan di jalan Tunku Rahman di Chowkit itu kan, dan tidak ada orang terlintas pun nak buat konsert besar tu di tengah-tengah ibu kota itu. Betul. Dan sejarahnya kita melihat 100,000 orang yang datang di konsert itu.
Itu antara cabaran kami juga bila melaksanakan dokumentari Majalah Fikir untuk mendapatkan footage asal dan sebagainya kan. Jadi memang keras cukup-cukup lah, tapi kami berjaya untuk dapatkan kerjasama daripada pihak arkib. Merata juga sebenarnya kami mencari itu. Ada bahan dekat arkib, ada yang tidak ada yang perlu ke banyak tempat juga untuk mencarinya. Tapi bila kita melihat footage asal tu, wow, kita pun tak sangka bahawa bayangkan di tengah kota tu boleh ada konsert gergasi seperti itu. Tengoklah persembahannya kan, bukan menyanyi saja, dia boleh menyanyi sambil melukis. Dia panggil penonton datang naik atas, seorang-seorang kan, dia boleh menyanyi sambil melukis. Kita pun kadang-kadang kita tak boleh nak menyanyi lagi, nak melukis lagi kan. Tapi Allahyarham berjaya melaksanakan itu sebagai penghibur masyarakat untuk memastikan bahawa seluruh peminat dia ketika itu dapat bersama-sama, jalan bersama-sama kan, menikmati sebab beliau tahu kalau nak buat konsert kat hotel dan sebagainya mungkin mahal ketika itu kan. Betul. Ini sebagai satu penghargaan jugalah.